Hello, hi guys, selamat datang ke channel YouTube aku. Kalau korang baru dalam channel ni, korang boleh support aku dengan subscribe channel ni. Dan kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Jadi semenjak 2 minit ni, banyaklah phone-phone yang keluar di pasaran sehingga kan Poco F2 Pro dah tak disebut lagi. Jadi dengan adanya Realme 7 dengan stereo speaker, dengan adanya Mi 10T dan Mi 10T Pro dengan 144Hz refresh rate dan juga stereo speaker, jadi adakah masih berbaloi untuk nak beli Poco F2 Pro dan juga adakah masih relevan Poco F2 Pro ni untuk tahun 2020 dan juga 2021 ni? So, let's get this video rolling. So, back to aku punya question, adakah berbaloi dan relevan untuk dibeli untuk waktu sekarang? Untuk jawapan aku, yes, ianya berbaloi dan masih lagi relevan untuk digunakan untuk tahun ini dan juga mungkin untuk tahun hadapan. Tapi tengok jugalah, kot-kot ada flagship killer untuk tahun hadapan kan. Tapi kalau korang nak beli sekarang, yes, untuk tahun hadapan masih lagi relevan. Untuk sebab yang pertama, Poco F2 Pro ni dia menggunakan chipset Snapdragon 865 yang mana yang power dan juga baru untuk tahun 2020 ni, dan juga dia mungkin akan support Android 2 version ke hadapan. Dan maybe untuk support tahun ini dan mungkin untuk tahun hadapan. Dan dengan menggunakan chipset Snapdragon 865 ni, pengalaman untuk scrolling dan juga tukar-tukar aplikasi dan juga untuk typing memang tak ada lag langsung, even korang pakai variant yang macam aku iaitu 6GB RAM bersama 128GB storage. Untuk gaming pula memang korang tak payah cerita dengan Snapdragon 865, confirm dia punya grafik setting untuk semua game dia boleh tapau semua. Jadi itulah sebab yang pertama iaitu Snapdragon 865 untuk Poco F2 Pro ni. Sebab yang kedua adalah dia menggunakan panel Super AMOLED untuk Poco F2 Pro ni. Macam korang semua sedia maklum, panel Super AMOLED ni dapat bagi korang ketepatan warna yang sangat-sangat tinggi untuk korang nak menonton apa-apa pada skrin ataupun untuk korang nak editing apa-apa pada skrin. Dengan adanya panel Super AMOLED digandakan sekali dengan tanpa notch di bahagian skrin hadapan, membuatkan korang punya pengalaman untuk nak tengok YouTube, nak tengok movie dan juga main game akan bagi korang punya pengalaman sangat A++ pada kelas harganya. Untuk dia punya display di bawah cahaya matahari, korang memang agak struggle sikit korang nak tengok, tapi dia masih lagi boleh nampak terima kasih kepada dia punya 800 nits dia punya brightness. Dan juga maybe korang tak akan dapat pengalaman macam korang duduk dalam bilik lah kan. Korang jangan expect macam tu lah kan. Jadi terima kasih kepada panel Super AMOLED yang ada pada Poco F2 Pro ni. Okey, sebab yang ketiga adalah gambar yang ditangkap oleh Poco F2 Pro sangat acceptable pada mata aku. Tapi untuk dua lens sajalah, iaitu dia punya wide lens dan juga dia punya ultra wide lens. Untuk dia punya wide lens, bagi aku ianya sangat baik. Color yang dihasilkan sangat vibrant dengan HDR bagi aku yang agak baik. Dia tak okey sangat tapi okey lah. Dengan dia punya HDR itu boleh diimprove dari segi dia punya software. Dan untuk dia punya portrait mode pula, dia agak baik pada setengah keadaan. Dan kalau ada potongan yang termiss, korang boleh terus edit menggunakan blur level adjustment tu. So dekat situ kalau korang edit, maybe korang akan dapat potongan yang baik lah. Tapi untuk makro, night mode dan juga untuk dia punya low light situation, aku sangat-sangat tak recommend ataupun aku memang tak kena dengan selera aku. Lagi-lagi untuk lensa makro tu. Untuk night mode, kalau korang tangkap gambar dan tak ada objek yang bergerak ataupun orang yang sedang bergerak, dianya sangat-sangat cantik ataupun boleh diterima. Tapi kalau ada objek yang bergerak, memang akan menyebabkan gambar tu tak cantik. Bagi aku, kalau aku nak tangkap menggunakan night mode, mostly situation yang ada di hadapan aku adalah maybe akan ada objek yang bergerak dan juga orang-orang yang bergerak di hadapan. Sebab tu aku cakap dia punya hasil so-so saja. Jadi aku syurkan korang tak expect tinggi lah dengan dia punya performance untuk makro dan juga untuk low light bersama dengan dia punya night mode. But secara overall dia untuk wide lens ianya sangat baik, dan juga untuk ultra wide lens pada siang hari dia bagi kau gambar yang acceptable dan baik. Okay, sekarang ini adalah 1080p 30 frame per second. So aku nak test dia punya stabilization ataupun dia punya focus. Okay ke tak? Okay kot dia punya ni. So kita check dia punya stabilization and then dia punya color macam mana color video yang diambil oleh
Poco F2 Pro. Aku dah lupa nama dia. Okey, next sebab yang keempat adalah dia punya SOT. Yang mana SOT yang aku dapatkan adalah lebih kurang dari 6 jam hingga ke 8 jam. Contohnya macam kalau aku surfing saja untuk hari tu, aku dapat lebih kurang 8 jam. Dan kalau aku main game kadang-kadang, contohnya aku main game Genshin Impact, lepas tu aku buka YouTube, aku buka Facebook, aku macam shopping-shopping barang. Kalau dekat situ aku boleh dapati yang aku hanya dapat dalam jangka masa 6 jam saja. Tapi bagi aku dengan 6 hingga 8 jam sudah cukup untuk kegunaan aku, dan terima kasih kepada dia punya bateri yang sebesar 4700 mAh power bateri. Dan bukan tu saja, kalau korang beli Poco F2 Pro ni, di dalam kotak dia ada bagi kau 30 watt fast charger yang mana korang boleh charge katanya 63 minit untuk 100%. Tapi untuk penggunaan aku selama 4 bulan, aku dapati yang untuk full charge aku memerlukan masa selama 1 jam 15 minit untuk full charge. Tapi tengok keadaan jugalah. Macam aku charge tu, aku macam on data, aku tak off aku punya phone. Kalau korang off punya phone, maybe korang boleh dapat dalam 63 minit kan. Tapi siapa je yang off phone masa charge kan? Macam aku perlukan on aku punya phone sebab aku alert dengan aku punya urgent matters. Kod ada urgent matters ke, kod ada bos aku message ke apa ke kan. So dekat situ bagi aku sangat-sangat perlu untuk korang charge tanpa korang off phone. Jadi sebab itulah aku nilai aku punya jangka masa pengecasan dengan aku on aku punya phone, dengan aku on aku punya data. Jadi untuk sebab yang keempat ni adalah dia punya bateri sangat-sangat bagus. 4700 mAh power bateri sangat-sangat membantu korang untuk penggunaan seharian. Dan ini adalah sebab yang last lah, iaitu dia punya harga. Dia punya harga adalah murah, iaitu RM1,799. Bukan harga asal RM1,999 ke? Yes, aku cakap murah kalau korang beli pada sales, iaitu harga korang boleh dapat dalam lebih kurang RM1,799 ataupun RM1,699 untuk Malaysia set. Ya, maybe korang boleh dapat yang lagi murah lah. Contohnya yang global version korang boleh dapat dalam RM1,699 untuk waktu sekarang. Untuk yang tak ada sales korang boleh dapat lah RM1,699 kan. Tapi itu global set. So aku suggest ataupun aku syorkan korang beli yang Malaysia set punya. Tapi kalau korang check sekarang, memang susah lah korang nak dapat pada harga RM1,799. Kalau korang nak dapat pada harga tu, korang kena check masa sales. Contohnya 11 hari bulan 11 ataupun untuk sale akhir tahun nanti, maybe akan ada untuk harga RM1,799. Macam aku tengok sebelum ni, untuk harga 9 hari bulan 9 dan juga 10 hari bulan 10, korang boleh dapat pada harga RM1,799 untuk Malaysia set. Jadi itulah sebab yang kelima, iaitu korang boleh dapat dengan harga yang murah kalau kena pada waktunya. Untuk 5 sebab yang aku mention tadi, hanya satu sebab saja yang membuatkan Poco F2 Pro ni berbaloi dan sangat relevan untuk 2020 dan juga 2021 ni, iaitu dia punya sebab yang kelima, iaitu dia punya harga. Kalau korang dapat pada harga yang murah daripada RM1,999, yes, ianya sangat-sangat berbaloi. Dan keempat-empat sebab yang aku mention tadi pada awal membuatkan ia sebagai satu loncatan untuk taraf Poco F2 Pro tu berbaloi dan juga relevan untuk tahun 2020 dan juga 2021 ni. Tapi kalau korang nak beli Poco F2 Pro ni dengan 4 sebab saja yang aku mention pada awal tadi, bukannya sebab harga, bagi aku dia berbaloi juga, tapi dia tak berbaloi sangat lah. So aku sangat-sangat sarankan korang untuk beli phone tu dengan harga yang kurang daripada RM1,999. Jadi sekian saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe aku punya channel. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.